Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kita sambung balik kitab kita ni, Sahih Fadil Amal. Kita bincang dalam keutamaan wuduk lah, fadail, kelebihan wuduk dan lain-lainnya lah yang berkaitan dengan wuduk lah. Allah SWT firman dalam Al-Quran lah, firman Allah Subhanahu wa taala, يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Hai orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, dalam mastumun nisa ni, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulit kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Surah Al-Ma'idah ayat ke-6. Jadi berapa letak kaki lah ayat ni. Pertama lah mastumun nisa, menyentuh perempuan tu, maksudnya adalah berhubungan badan, tubuh dah. Sebagaimana telah dikatakan oleh Ibn Abbas dan lain-lainnya, dan ini merupakan pendapat yang sahih, yang paling kuat lah. Di pendapat yang paling kuat ni, dan mastumun nisa ni bukan sentuh kulit saja, tapi adalah bersetubuh dah. Lepas tu yang kedua ni, poin kedua ni, bertayammumlah dengan tanah yang baik tu lah. Fatayammamu sa'idan tayyiban, tu maksudnya apa? Dikatakan ia adalah debu yang suci dah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam Al-Fatawa jilid 21 muka surat 48 berkata debu yang bertebaran dimaksudkan menurut ijma' kesepakatan ulama. Sedangkan selainnya masih terdapat perselisihan pendapat di kalangan ulama lah. Debu tu tak ada khilaf lah. Masalah benda lain selain debu dah. Lihat pembahasan seputar perkara itu pada halaman 304 hingga 305 lah. Dan telah diriwayatkan dari sebahagian ulama, masalahnya lebih umum dari sekadar debu pasir dan selainnya, berbeza dengan zat-zat cair dan padat, kerana ia berlapis. Cair itu tak boleh lah. Masalahnya, adakah mesti debu pasir ke, ataupun semua tanah, semua benda timbul pun dah. Lihat perincian perbahasannya berserta dalamnya di sana. Sedangkan yang dimaksudkan dengan sa'id adalah gundukan pada permukaan tanah dan mencakup seluruh gundukan, benda-benda bertumpuk dah, gundukan dah. Al-Qurtubi berkata, seolah benda timbul lah. Tu timbul ke setengah tu nama kata pokok punya juga dah. Dia berkait dengan tanah. Asal daripada tanah yang timbul dah. Pokok pun timbul juga. Adalah perbahasa tu dah. Kalau lihat rincian perbahasanya berserta dalamnya di sana. Sedangkan dimaksud dengan sa'id adalah gundukan pada permukaan dan mencakupi seluruh gundukan tanah lah. Seluruh gundukan lah. Al-Qurtubi berkata hadis Imran bin Husain menegaskan apa yang dikatakan oleh Malik, kerana jika sa'id itu debu sahaja, tentunya Nabi SAW berkata kepada seseorang, kamu wajib menggunakan debu. Kerana itu sudah cukup bagimu. Bukan sa'id dah, debu dah. Ketika beliau berkata kamu wajib menggunakan sa'id, maka otomatis beliau mengalihkannya pada permukaan tanah. Daripada tanah timbul benda daripada tanah tu, sa'id belakang. Wallahu a'lam. Polis berkata hadis Imran bin Husain ada dalam Sahih Bukhari nombor 335. Muslim nombor 582 dan lain-lainnya, dan juga terdapat dalam At-Tailisi nombor 807 dengan tahqiq penulis. Dan dari hadis Jabir terdapat dalam Sahih Al-Bukhari nombor 335 dan Muslim nombor 521 disebutkan. Dan jadikan bumi itu bersih dan suci bagiku. Bumi itu semua sekali di bumi dah, bukan tanah saja. Wallahu a'lam. Itulah reaksi dari Muslim, hadis Sahih Muslim. Tu poinnya. Fatayammamu sa'idan tayyiban. Seterusnya ayat Quran lain pula. Tidak menyeluk. Tidak, Allah tu ni tidak mahu susah. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak hendak menyulitkan kamu. Tu maksudnya apa?
Maksudnya tidaklah Allah hendak menyulitkan kamu kalian lah. Kalian dalam urusan agama. Allah ni bukan nak susah dah. Nak menyusahkan umat manusia ni, bahkan sebenarnya itulah cara yang paling mudah untuk kebaikan, kebahagiaan manusia. Jadinya adalah firman Allah SWT. Dan tidaklah dia Allah menyulitkan kalian, kamu semua tu dalam urusan agama. Kalau benda tu siapa nampak susah, tu bukan agama dah. Dah. Siapa kata-kata susah sangat lah. Huruf min sebagai kata sambung artinya untuk membuat kalian kesulitan, bukan lah. Soal Qurtubi. Jadi kalau siapa sulit sangat, tu bukan agama tu. Tu benda campur benda bid'ah karut dah. Tetapi dia hendak membersihkan kamu dah. Dalam Quran sebut yuridu walakin yuridu litahhirakum. Dah. Allah nak mencucikan kamu dah. Membersihkan kamu. Masuk di sini. Maksudnya akan tapi dia Allah hendak membersihkan kalian dari dosa-dosa. Jadi seperti telah kami sebutkan dari hadis Abu Hurairah. Jadi ni kata tafsir ni tersirat ni. Kalau bersih biasa ni tersurat. Tadabbur ni tersurat je. Ni setengah belajar kata tafsir. Tadabbur pun kapi juga ke dia ni. Jadi belajar tafsir dengan makna tadabbur, makna secara tersurat ni, semuanya ni nak tekan tersurat saja supaya bersemangat untuk amal agama. Tidak dikatakan bahaya. Bahaya ni tersirat. Macam ni membersihkan kalian dari dosa kena tengok dalil lah. Hanya tersirat lah. Tapi dia ambil mana daripada hadis Abu Hurairah? Sebutnya Allah nak bersihkan kita ni bukan bersih zahir saja, bersih secara ni dosa-dosa sekali lah. Dikatakan dari hadis dan janabah. Dari hadas dan janabah pun dia juga lah. Jadi janabah suci daripada janabah kotor. Rohani, hadah kan. Ada kecil, ada besar. Dikatakan pula agar kalian memiliki sifat suci yang disifatkan kepada orang yang taat. Dah. Sifat suci disifatkan kepada orang yang taat. Dia orang taat tu suci dah. Suci batin nombor satu dah. Lepas tu poin terakhirnya dah menyempurnakan nikmatnya bagi kamu supaya kamu bersyukur. Wal yutimma ni'matuhu 'alaikum la'allakum tashkurun. Maksudnya apa sini? Maksudnya dan untuk menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur dengan pemberian rukhsah. Keringanan dalam tayammum. Jadi dalam itu ada tayammum dah. Jadi rukhsah keringanan boleh tayammum tu adalah satu nikmat daripada Allah pada kita. Ketika mana kita yang sakit dan dalam keadaan kita berpergian musafir yang susah pakai dah. Dikatakan dengan menjelaskan syariat. Jadi Allah jelaskan syariat tu satu nikmat bagi kita dah. Tak pening kita dah. Dikatakan pula dengan pengampunan dosa. Selain itu Allah hapus dosa dah. Dalam satu khabar perkataan sahabat disebutkan. Kesempurnaan nikmat adalah masuk syurga dan selamat dari neraka. Itu bukan tersurat, tersirat dah. Kena ada dalil lah. Jadi perkataan sahabat ko. Dah. Ataupun hadis Nabi. Tapi kalau tersurat, sekadar nikmat lah. Nikmat. Rukhsah keringan itu nikmat. Itu pada dah. Agar kalian bersyukur, maksudnya agar kalian mensyukuri nikmat Allah SWT. Sehingga kalian pun mentaati Allah. Al-Qurtubi. Jadi kita ni. Cara kita bersyukur, kita tak perintah Allah dah. Allah beri keringanan rukhsah untuk kita tayammum, kita bersemangat untuk beribadah dengan menggunakan kemudahan yang Allah bagi untuk bertayammum. Kita tayammum, kita semaya dah. Kita tidak jadi was-was, kita terus bersemangat untuk beramal dah. Keutamaan wuduk dan terhapusnya dosa-dosa bersama airnya. Air wuduk kita ni ambil semaya, jatuh titik dan bersama dosa kita pun turun habis dah. Ini bawah hadis dah. Hadis ke-15 Muslim rahimahullah. Hadis sahih Muslim lah, nombor 245 meriwayatkan. An Uthman bin Affan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarihi. Dari Uthman bin Affan radhiyallahu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada siapa yang berwuduk lalu memperbaguskan wuduknya, maka terhapuslah dosa-dosanya dari dasarnya hinggalah dosa-dosa itu keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis sahih Muslim adalah. Jadi turun air semaya sekali dah. Jadi dosa kita luruh, jatuh bersama-sama dengan air-air yang di bawah kuku kita tu titik pun itu dikira turunlah dosa-dosa kita dah. Sebab itu ada hak tak suka tu air semaya dah. Dia kira macam nak kata najis. Tak kata najis tapi musta'amal lah. Timbul istilah musta'amal ni kes ni juga dah. Dikatakan air ni bersama dosa-dosa dah. Dikatakan wallahualam kuat setamana ya Abu Hanifah tu nampak dah. Dosa-dosa keluar. Dosa-dosa seorang tu tahu dosa apa. Daripada titisan air semaya dia tu nampak. Wallahualam lah. Tu keramat kau gapo wallahualam lah.
Hadis riwayat Abu Uwanah dalam musnadnya jilid 1 mushaf 209 disebutkan oleh Al-Bazzar nombor 262 Kashful Astar dari hadis Uthman secara marfu'. Disebutkan dengan redaksi tidaklah seorang hamba menyempurnakan wuduknya melainkan Allah SWT pasti mengampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Ni hadis riwayat Bazzar lah. Jadi apa dosa bukan hak titis saja, bahkan dosa lalu dan asal kedasa pun diampunkan. Wallahu a'lam kuat setengah mana lah. Kata marfu' sampai ke Nabi. Al-Muzri dalam Targhib wa Tarhib jilid 1 mushaf 163 menghasankannya. Yang kata hasan hadis ni lah. Kata Allah apa dosa yang lalu dan akan datang. Demikian pula Al-Hasami dalam Majma' Az-Zawaid jilid 1 mushaf 235 namun ia tidak menyebutkan secara tegas, hanya saja sanadnya dhaif. Yang sebut sanad dhaif. Muzri kata hasan, dia kata dhaif. Di dalamnya terdapat guru Al-Bazzar, ini Muhammad bin Yazid Al-Tusturi. Ini guru Al-Bazzar lah. Pengarang kitab Al-Bazzar ni lah kita kata dah. Kashful Astar kitabnya. Dah. Jadi guru Al-Bazzar ni Muhammad bin Yazid Al-Tusturi, dia seorang perawi yang makbul, diterima riwayatnya seperti tersebut dalam Taqrib At-Tahzib. Ibn Hajar Asqalani sebut dalam ringkasnya lah. Ilmu rijal hadis ni, Taqrib At-Tahzib ni ringkasnya kitab. Sejilik, boleh bawa sejilik dah kecil tu tulisan, boleh nak sejilik. Cepat nak cek perawi-perawi ni Taqrib At-Tahzib. Ringkasan ni lah. Maksudnya kira muktamad kalau dah ringkasnya muktamad Ibn Hajar Asqalani lah. Kita hadis habis hadis 15 dah syarahnya, kita pergi pada hadis ke-16 dah. Ku tak ambil wuduk ni dah. Muslim rahimahullah nombor 2832 meriwayatkan An Abi Umanah qala Umar bin Abbasah as-Sulami kuntu wa ana fil jahiliyati azunnu anna an-nasa 'ala dalatin. وذكر قصة إسلامه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه فقلت يا نبي الله قالوا فالوضوء حدثني عنه قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخشاشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطاياه يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطاياه رجليه من أنامله ومع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالليل هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. Dari Abu Umamah dia berkata, Amr bin Abbasah Al-Sulami berkata, semasa jahiliah aku pernah menyangka orang-orang berada dalam kesesatan. Lalu dia menceritakan kisah masuk Islamnya bersama-sama Rasulullah SAW. Kemudian disebutkan, maka aku katakan, wahai Nabi Allah, ceritakanlah kepadaku bagaimana wuduk itu. Bila Nabi SAW bersabda, tiada seorang pun dari kalian berwuduk lalu berkumur-kumur dan menghirupkan air ke hidung, lalu mengeluarkannya, melainkan hilanglah dosa-dosa di mukanya. Matmadah wa yastanthirun. Berkumur dan menghirup air ke hidung, lalu mengeluarkannya lah. Melainkan hilang dosa-dosa di mukanya. Di sini disebutkan pula dan rongga-rongga hidungnya lah. Kemudian jika dia membasuh mukanya seperti apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT, maka hilanglah dosa-dosa mukanya dari hujung-hujung janggutnya bersamaan dengan air wuduk tersebut. Kemudian jika dia membasuh kedua tangannya sampai kedua sikunya, maka hilanglah dosa-dosa kedua tangannya dari jari jemarinya bersamaan dengan air wuduk tersebut. Titik tu jatuh sekali dosa-dosa lah. Kemudian jika dia mengusap kepalanya, maka hilanglah dosa-dosa kepalanya dari hujung-hujung rambutnya bersamaan dengan air wuduk tersebut. Kemudian jika dia membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kaki, maka hilanglah dosa-dosa kedua kakinya dari hujung jari jemarinya bersamaan dengan air wuduk tersebut. Jika dia berdiri kemudian melaksanakan solat lalu memuji dan mengagungkan kebesaran Allah dengan semestinya serta mengosongkan hatinya untuk menghadap Allah, maka sirnalah dosanya. Habislah dosanya dah. Sebagaimana baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi macam baby tak ada dosa. Hadis sahih kata dia. Hadis riwayat Nasa'i jilid 1 mushaf 1 hingga 2, Ahmad jilid 4 muka 112, Al-Baihaqi jilid 1 muka 81 dan jilid 2 muka surat 455 dan selainnya. Itu hadis ke-16. Okay, hadis ke-17 pula. Muslim rahimahullah nombor 244 meriwayatkan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda al-'abdu al-muslimu awil mu'minu faghasala wajhahu fa kharaja min wajhi kullun khati'atin
nazara ilaha bi'ainaihi ma'al ma'i aw ma'a akhir qatril ma'i. Fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma'i. Fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma'i aw ma'a akhir qatril ma'i hatta yakhruja naqiyan min adh-dhunub. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba muslim ataupun mukminah berwuduk lalu dia membasuh mukanya, maka keluarlah dari mukanya itu seluruh dosa-dosa yang pernah dilihatnya dengan kedua matanya bersamaan dengan air wuduk tersebut atau bersamaan dengan titisan air yang terakhir. Apabila dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya itu seluruh dosa-dosa yang pernah disentuh oleh kedua tangannya bersamaan dengan air tersebut atau bersamaan dengan titisan air yang terakhir. Apabila dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah seluruh dosa-dosa yang pernah dilewati oleh kedua kakinya bersamaan dengan air tersebut atau titisan air yang terakhir sehingga dia keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis hasan dah. Ada ayat Tirmizi, Ahmad, jilid 2 muka 133, Al-Bahaqi jilid 1 muka 141 dan lain-lainnya. Sanad hadis hasan, hanya saja Tirmizi dan Ahmad tidak menyebutkan apabila dia membasuh kedua kakinya dah. Kaki tak ada sebut. Tu je beza dengan hadis lain dah. Itu hadis ke-17. Ni hadis ke-18 pula. Muslim rahimahullah nombor 223 meriwayatkan an Abi Malik al-Asy'ari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah talma'il mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard والصلاة نور والصدقه برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. Jadi ada kullun nasi yaghdu tu dah. Artinya setiap manusia akan berusaha untuk dirinya sendiri. Di antara mereka ada orang yang menjual dirinya kepada Allah dengan mentaati Allah, maka dia pun membebaskan dirinya dari siksa. Cara kita nak beli ni, kita nak bebas kita dari siksa, kita kena taat perintah Allah lah. Kita kena taat perintah Allah. Jual kepada Allah, taat perintah Allah. Serah diri pada Allah lah. Macam kena jaga, masuk jaga. Begitu kita serah diri, serah pada Tuhan. Ikut pantang larang Tuhan ataupun macam penjara Tuhan lah. Dunia ni penjara bagi orang mukmin dengan maksud taat pada perintah Allah. Okay, bila situ bahasa Arab aku dah. Kita baca ni. Okay, terjemah dia. Dari Abu Malik Asy'ari dia berkata Rasulullah SAW bersabda, bersuci adalah sebahagian daripada iman. At-tuhuru syatrul iman. Bukan nazafatu minal iman. Itu tidak tak betul lah hadis tu sahihnya. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah sebahagian daripada iman. Alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah dapat memenuhi seisi langit dan bumi. Solat laksana cahaya, sedekah sebagai petunjuk, kesabaran sebagai penerang dan Al-Quran sebagai hujah bagimu atau ke atas kamu dah. Semua manusia beramal, di antara mereka ada yang menjual dirinya dalam ketaatan kepada Allah, maka dia membebaskan dirinya dari azab Allah, atau menghancurkan dirinya sendiri kerana mentaati hawa nafsunya dan syaitan. Hadis sahih. Dia taat perintah Allah, dia jual diri kepada Allah dengan cara taat, serah diri pada Allah, taat perintah Allah. Bebas dari azab Allah dah. Ada orang menghancurkan dirinya, dia ikut hawa nafsu dia tak taat pada perintah Allah dah. Jadi banyaklah hadis alhamdulillah penuh timbangan, subhanallah alhamdulillah penuh sehingga langit bumi terpenuh dengan pahala dia, dengan kehebatan dia, subhanallah alhamdulillah. Solat tu cahaya dan sedekah petunjuk, kesabaran sebagai penerang, Al-Quran sebagai hujah bagimu di atas kamu. Quran ni kalau kita ikut amal ia jadi tolong kita lah. Tapi kalau kita baca Quran saja tapi kita tak beramal dengan Quran, mungkin dia berhujah lawan kita balik. Wallahu a'lam lah. Gitulah. Hadis ni diriwayatkan Tirmizi nombor 3517 dan An-Nasa'i dalam Al-Yawm wa Lailah seperti dalam Tuhfatul Ashraf. Riwayat Ahmad jilid 5 muka 342 hingga dan 344 dan lainnya. Inilah riwayat yang dapat dijadikan sandaran. Hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i jilid 5 muka 5 dan Ibnu Majah nombor 230 dan keduanya menambahkan dalam sanadnya nama Abdurrahman bin Ghanam di antara Abu Salam dan Abu Malik Asy'ari. Dan ini merupakan jalur yang dinyatakan ma'lul cacat lah. Akan tapi telah dibicarakan oleh Ibn Hajar dalam An-Nuqat Ad-Diraf ala Tuhfatul Ashraf jilid 9 muka 232 hingga 233 ni.
kita payah nak cari dah kitab-kitab. Itulah ilmiah belakang ni. Okey, habis dah. Keutamaan melihara wuduk. Tadi keutamaan wuduk ni keutamaan memelihara wuduk, jaga wuduk dah. Hadis ke-19 Imam Ahmad rahimahullah jilid 5 muka surat 232 meriwayatkan. An Sauban yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saddidu wa qaribu wa'malu wa khayru wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah wa la yuhafizu 'ala al-wudu'i illa mu'min. Dari Sauban berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsistenkanlah, istiqamah, berteruslah dalam kebenaran, saddidu dah. Berkonsistenlah, berteruslah dalam kebenaran baik dalam perbuatan dan ucapan. Wa qaribu, dekatkanlah dirimu kepada Allah, wa'malu, dan beramalah, wa khayru, pilihlah dah, wa'lamu, dan wa'lamu, ketahuilah. Wa'lamu, ketahuilah sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Wa'lamu khaira a'malikum as-salah. Dan tidak ada yang dapat memelihara wuduk selain mukmin. Wala yuhafizu 'ala al-wudu' illa mu'min. Hadis sahih li ghairihi. Hadirat Talisi nombor 996. Dari jalur yang kedua dan insya-Allah inilah jalur yang hasan juga diriwayatkan oleh Ahmad jilid 5 muka 232 dan At-Tabrani jilid 2 muka 11 nombor 1444. Hadis ni punya beberapa hadis penguat syawahid yang telah disebutkan oleh tahqiq penulis terhadap At-Tayalisi. Jadi ini adalah hadis sahih dengan keseluruhan jalurnya, hadis kuat lah. Jadi ada syarah dia lah. Saddidu wa qaribu. Saddidu tu para ulama bererti lurus dalam perbuatan dan benar dalam perkataan saddidu. Lepas tu wa'lamu anna khairu a'malikum as-salah. Para ulama berkata maksud dari kalimah khairu a'malikum as-salah adalah sebaik-baik perbuatan kalian yang bersifat jasmani setelah tauhid, pengesaan pada Allah dan mengikhlaskan amalan semata-mata hanya kepadanya, ialah semaya. Dah, semaya tu sebaik-baik perbuatan dah. Tu point dia dah. Okey, hadirnya maksudnya saat solat termasuk sebahagian daripada iman, maka tentunya berwuduk untuk menunaikan solat juga demikian. Jadi iman juga. Ambil wuduk tu iman juga dah. Pasal mengikut al-sunnah lah, Imam Bukhari dan al-sunnah wal-jamaah ni, perbuatan itu adalah termasuk iman dah. Amalan zahir ni termasuk iman. Bukan dalam hati saja dah. Terlebih jika pemeliharaan terhadap wuduk dalam sebagian besar waktu untuk solat atau tetap dalam keadaan suci saat membaca zikir atau doa seolah-olah solat. Gitulah. Okey, hadis 20. Al-Bukhari rahimahullah nombor 1149, hadis Al-Bukhari ni nombor 1149 meriwayatkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal 'inda salatil fajr, ya Bilal haddithni bi arja amalin 'amiltahu fil Islam fa inni sami'tu daffana 'alayka baina yadayya fil jannati. Qala wa ma 'amiltu 'amalan arja 'indi anna lam atatahhar tuhuran fi sa'atil lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika at-tuhuri ma kutiba li an usalli. Dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal sewaktu solat subuh, wahai Bilal, beritahukanlah aku amalan yang paling engkau mengharapkannya, yakni mendapatkan balasan yang engkau amalkan dalam Islam. Amalan apa sangat mengharap boleh balasan lah. Pahala banyak besar lah. Kerana aku mendengar suara kedua sandalmu, seliparmu tu di depanku dalam syurga. Maksudnya depan Nabi tak masuk syurga lagi, bunyi dia selipar Bilal dari syurga dah. Dah. Bila berkata aku tidak mengerjakan sesuatu amalan yang paling istimewa lah bagi dia tu, hanya saja aku tidak pernah berwuduk pada waktu malam atau waktu siang hari, melainkan aku solat dengan wuduk itu sesuai dengan apa yang telah digariskan bagiku untuk mengerjakan solat. Jika apa ambil semayang kau, semayang solat gap-gap tak kisahlah. Pentingnya patutlah harapan dia kira hebatlah amalan tu dah. Amalan yang boleh topeng esok dah. Abu Abdullah berkata dafana alaika dah. Artinya gerakan atau kepakan. Ada kepok bunyi selipar lepak-lepak dah. Bunyi selipar ni benda kita dunia tak berapa dengar dah. Saya bukan guna indera zahir dah. Bukan maksudnya kita kecek dengan kubur dengan halal tu. Dia ada satu medium lain, medium lain yang tidak memerlukan udara ke getaran-getaran untuk memindahkan gelombang bunyi, tidaklah. Dia guna satu alam lain. Benda yang orang dengar slow di atas muka bumi dengan derah ni. Dengan derah dalam kubur dah. Bunyi selipar tak berapa dengar, tapi dalam kubur berasa dengar dia kuat ni. Itulah cerita. Hadirat Muslim 2448.
Dan Nasi dalam As-Sunan Al-Kubra seperti yang akan disebutkan dalam bab keutamaan solat 2 rakaat setelah wuduk pada malam dan siang hari dah. Jadi ada kelebihan solat 2 rakaat setelah wuduk, tak kira malam atau siang. Okey, habis itu keutamaan wuduk, jaga wuduk lah. Kekal wuduk tu lebih ada kelebihan lah. Okey, keutamaan wuduk menjelang tidur. Dekat tidur ni boleh ambil ismanya dah. Al-Bukhari rahimahullah nombor 247 meriwayatkan. Al-Bara ibn Azib qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salati thumma ittaji' ala shiqqika al-ayman thumma qul Allahumma aslamtu wajhi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa alja'tu zahri ilayka raghabatan wa rahbatan ilayka la malja'a wa la manja minka illa ilayka Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta fa in mutta min lailatika فأنت على الفطرة وجعلهن آخر ما تتكلم به قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وقلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت. Dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu dia berkata Nabi SAW bersabda, apabila kamu hendak tidur, maka berwuduklah sebagaimana wudukmu untuk solat. Lalu berbaringlah dengan posisi miring ke kanan. Kemudian membaca doa, ya Allah, ku pasrahkan wajahku kepadamu. Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Lepas tu, ku serahkan urusanku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika. Lepas tu, ku kembalikan punggungku kepadamu semata-mata kerana harap dan cemas kepadamu. Wa alja'tu zahri ilaika raghabatan wa rahbatan ilaika. Tiada tempat berlindung dan mencari selamat darimu selain hanya kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Mencari tempat selamat tak ada, melainkan Allah SWT saja. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan dan nabimu yang telah engkau utuskan. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Lepas tu, maka apabila kamu mati di malam itu, maka kamu berada dalam kesucian fitrah dan jadikanlah itu sebagai akhir kata-kata yang kamu ucapkan dekat tidur lah. Al-Bara' berkata, lalu ku ulang-ulang bacaan doa tersebut di hadapan Nabi. Namun ketika aku sampai pada kalimah, ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan. Lalu ku baca dan kepada Rasulmu yang engkau utuskan. Nabi berkata, bukan, tapi kepada Nabimu yang telah engkau utuskan. Jadi, tak boleh rekod sendiri lah. Zikir yang Nabi ajar ni, kita jaga lafaz dia lah. Walaupun makna kita berasa lebih sedap setengah mana ikut otak kita, tapi dan Nabi ajar gitu, kita kena jaga dah. Utama, jangan kita jaga hak Tok Guru ajar dah. Zikir ya hayyu qayyum nak bersih hati lega apa dah. Ikut mujarrabat tapi tidak ada dalil yang sahih dah. Jadi kita kira benda tu mujarrabat. Tidak boleh jadi pegangan sehingga kita yakin 1% mesti amal itu. Amal lain tak jadi tidak. Tu bukan dia mujarrabat, dia berasa jeliga dah. Nak kata boleh tak apa, tapi tidak boleh jadi pangkal panduan sehingga kita seolah tahu benda gaib. Dah. Tak boleh. Tok Guru kita tidak tahu benda gaib. Ni kita masalah dah setengah kita ni pakar Tok Guru ajar ni. Bukan salah 1%. Ni mujarrabat dia. Dia berasa jeliga ke apa. Tapi tak boleh bagi fadilat benda gaib ni. Walaupun dengan maksud yang baik dah. Tak apalah. Itu hadis riwayat Muslim nombor 2310. Abu Daud nombor 5,406 dan hingga 5,448. At-Tirmizi nombor 3,394. An-Nasa'i dalam Al-Yawmi wa Lailah. Sebagaimana disinyalirkan oleh Al-Mizzi dalam Tuhfatul Ashrah, Ibn Majah nombor 3876, Al-Bukhari dan Al-Adab Al-Mufrad nombor 1213, Ahmad jilid 4 nombor 8 surat 45 299 300, Al-Tayalisi nombor 708 dan 744 dengan tahqiq penulis dan selain mereka dari berbagai-bagai jalur dari Al-Bara'. Di dalamnya terdapat beberapa riwayat yang insya-Allah nanti akan kami sebutkan dalam keutamaan zikir ketika hendak tidur. Kami juga akan membahaskan hadis ini dan selainnya. Sekat tu dulu lah hadis ke-21 dah. Jadi Nabi ajar doa ni lah.
Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika walja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta. Dah waktu doa kita baca dekat tidur. Tapi syarat dia kata iza ataita madja'aka fatawadda. Bila nak bangun tidur tu ambil wuduk dulu dah. Sebelum tidur dah. Seperti mana wuduk nak ambil nak semaya dah. Barulah tidur memiring ke kanan, baca doa saat ni. Masalah makna yang kemah keming berbanding dengan doa zikir Tok Guru ajar, kemah Nabi ajar lagi dia. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.